ataupun nak tahu lebih lanjut tentang ni seminar pecutan SPM, kononnya kalau korang nak tanya soalan ataupun ada apa info yang tanya, boleh kontak nombor ni 0128155042. Okay, so hanya dengan 4 simbol korang boleh score soalan ni, iaitu ada 4 simbol. Yang pertama, simbol union atau kita cakap dia simbol yang senyum. Okay, so second ialah simbol yang macam ni. Ini simbol sedih. And then dia ada simbol juga, simbol koma. And then yang last kali ni yang biasa akan keluar ialah bracket. Okay, so dengan 4 simbol ni yang korang kena tahu. Yang pertama, yang senyum, yang sedih, yang koma, and then yang bracket. Okay, apa 4 simbol ni? Ini adalah 4 common simbol yang akan keluar dalam soalan SPM. Ataupun PT3. Sebabnya korang Form 1 pun dah belajar benda ni. So, kalau U ni macam union. Okay, kalau union tu bermaksud united lah, semua sekali. Macam Manchester United, wah konon. So kalau U ni ialah union, ataupun bila kita nampak simbol senyum ni bermaksud kita nak ambil semua. Nanti baru kita akan try soalan, okay. So kalau senyum, simbol untuk semua. So kalau sedih, apa pula? Kalau sedih bermaksud kita nak cari dia sedih sebab apa? Sebab dia kena kongsi. Apa yang dimaksudkan dengan kongsi bermaksud kita nak cari yang sama. Dia sedih lah sebab dia kena kongsi. Sebab kena kongsi benda yang sama. And then the next one ialah yang ada simbol koma. Macam dalam soalan ni, ada simbol koma. Okay, kalau koma bermaksud selain. Atau nanti kita kena tutup dengan jari. Okay, and then kalau ada bracket, kita biasalah kalau belajar board mas, B tu ialah bracket kan. So yang tu kita kena selesaikan dululah. So yang ini yang kita kena solve first. Settle dulu yang bracket, barulah boleh settle soalan lain. Okay. So, contoh dalam soalan ni, yang first thing first yang kita tengok, dia akan bagi gambar rajah macam ni. So, dia bagi kalau A ni, bulatan A yang ni, yang bulatan B yang ini, dan ini yang bulatan C. Contoh. So, dekat dalam soalan ni, dia ada A intersect B. Okay, ini yang simbol intersect tu lah, yang simbol sama. Dan yang ni, yang ada bracket, kena selesaikan dulu. Yang ini ada koma, bermaksud selain. Dan ini intersect, cari apa benda yang sama. Tapi apa benda yang sama, apa benda yang semua kan? So, bila korang jumpa soalan ni, first thing first ialah korang kena label dulu. Okay, so kalau dalam soalan ni, kita kena label dulu nombor lah. Sebabnya kita nak tahu ruangan dulu. Sebelum kita nak kenal pasti yang simbol-simbol ni. So, first thing first, kita nak label region. Okay? So, bila kita nak label region, bermaksud kita nak label, oh, yang ini yang nombor 1. Kita nak label kawasan dulu. Ini kawasan nombor 2. Ini kawasan nombor 3. Ini tengah-tengah ni kawasan nombor 4. Ini kawasan nombor 5. Ini kawasan nombor 6. Dan ini kawasan nombor 7. Macam tu. So, kita nak label dulu semua ni kawasan. Lepas tu baru kita pergi kepada soalan. Okay, soalan minta A intersect B. So, A. Bila dia minta A, kita kena tengok dulu dalam region A. So, dalam region A tu ada nombor apa? Okay, so maksudnya dalam bulatan A tu ada nombor berapa? So, seluruh kawasan A ni yang ada nombor dia, nombor 1, nombor 2, nombor 4 dengan nombor 5. Macam tu. Okay, next kita tengok pula dekat dalam B. Dalam region B ada nombor apa? So, ini yang region B kan? So, nombor yang ada nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 6. Macam tu. So, 2, 3, 4, 6. So, bila kita dah label setiap kawasan, setiap bulatan tu ada apa, lepas tu barulah kita tengok simbol next. Oh, simbol penghubung dia ialah intersect, which is apa yang sama. So, kita tengoklah antara A dengan B, nombor apa yang sama. So, nombor 1 sama tak? Tak sama. So, nombor 2 sama. Yes. Sini ada nombor 2, sini pun ada nombor 2. Next, nombor 3 ada tak? Sini ada, sini tak ada kan? So, next nombor 4. Oh, sini ada, sini ada. So, nombor 4. And then, nombor 5. Sini ada, sini tak ada. Nombor 6, sini ada, sini tak ada. So, nombor yang ada hanyalah nombor 2 dengan nombor 4. Jadi, inilah kawasan yang kita lorek. So, bila dia maksudkan kita kena lorek, kita tak boleh macam buat bulat-bulat ke, dot-dot-dot ke. Kita mesti ikut
garisan yang sama. So, contoh kita nak lorek nombor 2 dengan nombor 3. So, lorekan kita tu mesti sama macam ni lah. Jadi, itulah kawasan yang kita kena lorek. So, siaplah jawapan kita. Senang kan? Menggunakan 4 simbol ni sahaja. Okay, guys? So, kalau siapa yang menonton, jangan lupa untuk like, share. And then, kalau ada soalan nak tanya, boleh tulis dekat komen. Because I can read all your comments. And then, jangan lupa tag kawan-kawan sekali, okay? Especially siapa yang SPM tahun ni, korang kena tahulah benda ni. Dia akan keluar biasanya dalam paper 2, bahagian A, soalan nombor 1. Biasa dia akan keluar ni ataupun soalan lorek graf yang lagi satu. Okay, so soalan nombor 2 kita try pula. Sama juga dengan konsep soalan ni. First thing first, kita kena label region dulu. Okay, so bila kita nak label region, so contoh ini bulatan A, ini bulatan B, ini bulatan C. Tetapi dia ada region kan. So kita nak label region dulu. So ini region nombor 1. Ini region nombor 2. Ini nombor 3. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Nombor 6. Nombor 7. So dari segi numbering, tak kisah. Korang boleh ikut apa-apa turutan pun. It doesn't matter. Okay, next step. Okay, kan kita tengok 4 simbol yang kita kena ingat dalam SPM ni. Kenapa 2 dengan 3 lorek? Felicia. Kenapa 2 dengan 3 lorek? Okay. So, dekat sini tadi, mungkin ada yang terlepas ke? Tak apa. So, let's say, dekat kawasan A ni, kita ada nombor 1, 2, 4, 5. So, 1, 2, 4, 5. Okay. And then, next step ialah, dia cakap tengok region B pula. Bukan 4. Oh, okay. Sorry. Ini 2 dengan 4 kan? Ya, betul. Sorry. Tak perasan pula, ingatkan 3. Thank you, Felicia. Betul. 2 dengan 4. Sini, betul 2 dengan 4. Okay, thank you. Kejap. 1, 2, sini region 3. Okay, thank you. Sebabnya ingatkan nombor 3 yang kita kena lorek tadi. Padahal nombor 4. Hai Sal. Okay, next. Untuk region, untuk yang ini pula, bila kita dah start label 1 hingga 7, it doesn't matter. Contohlah korang nak label 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5, sini 6, sini 7 pun, it doesn't matter. Boleh je. Cuma, kita kena ikut tips ni lah. So, first thing first, dia ada bracket A, union C, tutup bracket, intersect B. Okay. So, dekat sini, kan di antara 4 simbol ni, kan kita nampak bracket kan. So, bracket kita kena solve first. Kalau biasa soalan maths pun, kalau kita jumpa bracket, kita mesti selesaikan tu dulu. Solve first. Okay. So, bila kita nampak yang ini, maksud kita kena settle yang dalam ni dulu, baru kita boleh settle yang dekat luar. Okay, so first thing first, kita nak settle A prime. Okay. So, dalam A, tapi dia ada prime. So, bila prime ni bermaksud selain. So, dalam erti kata lain, kalau korang rasa nampak je bracket, bermaksud kita terus tutup dengan jari. So, kita kena tutup yang A tu lah. A prime kan? So, bila A prime, yang A tu yang kita kena tutup. So, kalau sini region A, so kita nak tutup A. Bila kita tutup A, kawasan apa saja yang tinggal? So, kawasan yang tinggal hanyalah 3, 6, 7. So, kita pun letaklah dekat sini A prime 3, 6, 7. Okay? So, ini ulang balik. Contoh kita dah nampak A prime. So, bila ada tanda koma dekat sini, kan yang ini A. So, A tu yang kita nak tutup. Jadi, bila kita tutup A, apa yang kita nampak hanyalah 3, 6, 7. So, kita letak kat sini 3, 6, 7. So, yang simbol ni nanti dulu. So, kita tengok C. So, dalam C. So, dalam region C. Yang ini. Ini region C kan. So, dalam C ada apa? So, dalam C ada 4, 5, 6, 7. So, 4. So, dekat sini ada 4, 5, 6 dengan 7. 4, 5, 6, 7. Okay, 4, 5, 6, 7. Lepas tu, barulah kita tengok simbol U. U ialah union. So, kalau union bermaksud kita nak ambil semua. So, tak payah nak risau apa. Kita kena ambil je lah semua ni. Jadi, semua jawapan ni kita nak.
Okay, kita nak nombor 3, kita nak nombor 4, kita nak nombor 5, kita nak nombor 6, kita nak nombor 7. Okay, next. Lepas tu intersect B. Okay, kita nak settle dulu B. So, dekat dalam B. So, kita nak region B pula. So, dalam region B yang ini ya. Ini region B. So, dalam region B ada nombor berapa? So, dekat sini ada nombor 2. And then nombor 3, 4 dengan 6. 2, 3, 4, 6. Okay, so dekat sini ada nombor 2, 3, 4, 6. And then, barulah kita tengok intersect. So, bila intersect bermaksud dia tengah sedih lah. Kenapa dia sedih? Sebab dia kena kongsi benda yang sama. So, antara yang dalam kotak ni dengan B, nombor apa yang sama? So, dekat dalam sini, kita tengok ada tak nombor 2 dekat dalam kotak? So, tak ada. So, tak sama. Nombor 3 ada tak dalam kotak? Oh, ada. So, 3 yang kita nak. Next. Nombor 4 ada tak dekat dalam kotak? So, ada kan nombor 4? So, nombor 4 ni kita nak. And then, nombor 6 ada tak dalam kotak? Yes, ada nombor 6. So, bermaksud kawasan yang kita nak lorek ialah 3, 4 dengan 6. So, 3 dekat sini. 4 dekat sini. Dengan 6. 3, 4, 6. Jadi itulah kawasan yang kita nak lorek 3, 4 dengan 6. So pastikan tak terlorek nombor 2. Okay? So siapa yang menonton, thank you for watching. Kalau korang nak info lanjut lagi pasal soalan-soalan maths yang kita akan cover, korang boleh contact nombor ni 0128155042 sebab 10/10 ni kita orang akan buat seminar pesyutan SPM untuk subjek BM, sejarah, BI dengan maths. So, kalau korang nak join, boleh contact je nombor ni. Okay? So, yang ni kita recap balik. Macam tadi, dekat sini, A intersect B. So, dalam A, first thing first, kita nak label dulu 1 hingga 7. It doesn't matter kalau korang nak label sini 1, sini 2, sini 3, 4, 5, 6, 7. Tak kisah. Asalkan setiap region berlabel. And then, kita tengok dalam A. Dalam A ada nombor berapa? Macam ni tak nampak dah. 1, 2, 4, 5. So, 1, 2, 4, 5. Dalam region B ada nombor 2, 3, 4, 6. So, 2, 3, 4, 6. And then kita tengok simbol sedih. So, bila simbol sedih bermaksud ni. Dia sedih sebab dia kena kongsi. Sama. So, kita nak cari nombor berapa yang sama. So, dalam sini nombor 2 yang sama, nombor 4 yang sama. So, kita kena lorek 2 dengan 4. Tadi saya tersalah lorek nombor 3. Lepas tu, Felicia kata, kenapa nombor 3? Betul lah. Sebabnya saya tak perasan. Saya ingatkan ini nombor 4. So, thank you to Felicia. So, kita nak lorek bahagian 2 dengan 4. Okay? So, kalau korang nak info lanjut pasal our online class, our seminar pesyutan SPM, so korang boleh contact nombor ni 0128155042. Ada juga bagi link dekat atas. Kalau korang nak join, boleh tanya je apa-apa. Pasal our online class ke, pasal seminar ke, pasal kalau online class pun kami ada sediakan untuk year 4 sampailah form 5. Untuk seminar pesyutan SPM ni insyaAllah kita akan buat pada 10 hari bulan 10 hingga 11 hari bulan 10 untuk subjek BM, BI, matematik dengan sejarah. Okay? So untuk soalan ni, untuk soalan ni pula, bila ada soalan dia bagi lorek bagi kita soalan macam ni, A, union C, intersect B. So, bila nampak je ada koma, bermaksud selain. Kalau union, bermaksud semua. Kalau intersect, bermaksud kita nak cari apa yang sama. And then, dalam soalan ni ada bracket. Bermaksud kita kena solve first. Kita kena settle dalam bracket dulu, baru kita keluarkan. So, bila dia cakap A prime, so, prime maksud dia selain kan? So, selain A. Jadi, kita kena tutup A. Jadi nombor apa yang tinggal tadi 3, 6, 7 lah. And then dekat dalam C ada nombor. Yang C yang warna hitam ni ada nombor 5. 4, 5, 6, 7. Dah tak nampak dah. 4, 5, 6, 7. Lepas tu bila simbol union bermaksud kita nak ambil semua. Bermaksud semua nombor ni kita nak. Next, intersect B. B pula kita label. Dalam B ada nombor 2, 3, 4, 6. So, bila kita nampak simbol intersect bermaksud kita nak cari apa yang sama. So, di antara dalam kotak dengan yang dalam B, nombor apa yang sama? So, nombor 3, 4, 6. So, kita lorek lah 3, 4, 6. Okay guys, korang ada apa-apa soalan tak? Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanya. Ada ramai ni, tengok ni. Adriana, Syazwan Wan, Muhammad Azizi, Iqmal, Nurul Syakira,
Felicia, Sal, Afiq Jai. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya tau. So kita try pula soalan yang nombor 2. Kalau korang nak salin nota boleh. Nanti korang kalau ni korang screenshot atau korang boleh juga nanti tengok balik live ni. Jangan lupa lah share live ni dekat kawan-kawan juga. Okay. So contoh soalan lain dia bagi bentuk macam ni. Dia bagi satu bulat. Dia bagi macam ni. Okay, so kita akan try 4 soalan lah hari ni. Okay. So siapa yang stay tu, lebih baik korang stay. Kita try jawab sama-sama. PQR, PQR. Okay, so soalan pertama dia tanya P union Q. Okay, so let's say lah kalau kita label kan. First thing first, bila kita dapat soalan macam ni, kita kena start label. So, bila kita kena start label, so yang dalam kotak ni P, yang bulatan tu Q, and then yang R ni yang segitiga. So, kita kena start label region. Kawasan yang ada. So, yang kawasan yang luar ni, kita labelkan nombor 1. Yang dekat bulatan ni nombor 2. Yang kecil ni nombor 3. Yang ni nombor 4. Dan yang ni nombor 5. Okay. So, cuba korang... Okay, Syazwan. Okay, cuba tengok dekat dalam P. Cuba korang bagi numbering. Dekat P tu ada nombor berapa? Cuba check dalam gambar. Yang kawasan P. Nombor apa yang ada? Cuba tulis dekat komen. Ni ramai tengok ni. 10 orang ni. Jomlah join. Sekejap je ni. Tak lama pun. Korang hanya perlu tahu 4 ni sahaja. Korang boleh terus jawab soalan ni dalam SPM. Bukan takat SPM. Form 1 pun dah belajar yang benda ni. So, come on guys. Dekat dalam P ada huruf apa? Cuba tulis nombor. Dalam P ada nombor apa? And then dekat dalam Q ada nombor apa? Cuba korang tulis dekat komen. Hafizul Haziq kata ada nombor 1. Okay, so jom kita write. Dalam P ada nombor 1. Okay, lagi? Ada 1 je? Is it? Ada 1 je Haziq? Ni ada lagi ramai yang tengah tengok ni. Syazwan 1. Syazwan pun cakap 1. Lagi? Felicia 1, 2, 3, 4. Okay, Felicia cakap 1, 2, 3, 4. Okay, yang lain? Come on guys. Let's make this interactive. Yang lain? Apa lagi korang rasa yang ada? Apa lagi yang ada dekat dalam P? Koko ada lagi yang nak try? Okay, so kita tengok. Yang jawab dekat sini Syazwan dengan Hafizul. So, Syazwan dengan Hafizul kata dekat dalam P ada nombor 1. Okay, Felicia cakap ada 4. 1 hingga 4. So, jom kita check siapa yang betul. Okay, so bila kita nak tengok region P, bermaksud P tu ialah yang kotak ni kan guys. Yang dalam kotak ni. So, bila P yang dekat dalam kotak ni, kita tengoklah nombor apa yang ada dekat dalam kotak ni. So, yang dekat dalam kotak ni, walaupun nombor 2 dengan nombor 3 ni dalam Q, tapi dia masih dalam kawasan P. Dia masih dalam kawasan segi 4 ni. So, kita kena ambil lah. Dalam P, bermaksud ada warna merah ni, ada nombor 1, 2, 3, 4. Jadi, kita kena ambil semua. 1, 2, 3, 4. Okay? Kita tak boleh ambil nombor 1 saja. Okay, next. Next, kita nak tengok dalam Q. Okay, dalam Q ada huruf apa? So, Q tu pula merujuk pada bulatan. So, dalam bulatan tu ada nombor apa? Nombor 2 dengan nombor 3. So, 2 dengan 3. Syazwan 1, 1, 2, 3, 4. Good. Bravo guys. Bravo. So, ada siapa ni? Ikai. Thank you for watching. Jangan lupa share, okay? Jangan lupa like, bagi love, bagi share. Tag kawan-kawan korang. Okay, so bila kita dah start label nombor, baru kita tengok U. Oh, apa maksud U? U ialah union. Union bermaksud semua. Bermaksud kita nak semua. So, bila kita nak semua, kita nak ambil semua nombor ni. So, kita nak nombor 1, kita nak nombor 2, kita nak nombor 3, kita nak nombor 4. Ini yang semua yang kita kena lorek. Wow, terima kasih Ukti. Saya faham. Alhamdulillah.
So, kita nak lorek 1, 2, 3, 4. So, kita nak lorek lah. 1, alamak, kita tak boleh lah guna ni kan. Kita guna biru lah kan. So, kita nak lorek nombor 1, 2, 3, 4. So, kita lorek semua. 1, 2, 3, 4. All done. Nombor 5 je kita tak lorek. Okay? Syazwan Wan kata 2 dengan 3. Betul? Dalam Q ada 2 dengan 3. Okay. Dah bagus dah ni. Okay, next. Kita try pula. P intersect Q union R. Okay, guys. Bila soalan macam ni, yang mana dulu kita kena settle? Adakah kita nak settle P dulu? Atau kita nak settle Q dulu? Atau kita nak settle R dulu? Cuba korang komen. Mana satu yang kita kena nak settle dulu? Kita nak settle P ke Q ke R? Which one yang kita kena start settle? Korang rasa yang mana? Cuba tulis dekat komen. Which one? Adakah kita nak start dengan P? Adakah kita nak start dengan Q? Adakah kita nak start dengan R? Ataupun kita tak payah start apa-apa lah. Cewa. Mana satu? Ada Syazwan, Hafizul Haziq, Felicia. Ni ramai lagi ni. Mamat Perak. Siapa lagi? Adriana, Azizi, Shakira. So, sementara Q. Semua jawab Q. Mantap guys. Good. Kenapa kita kena start Q? See? Bila ada soalan yang ada bracket, kita kena solve first. Kita kena solve yang dekat dalam bracket dulu. Okay? Good job. Okay? So, kalau korang sampai baru masuk dekat sini, kita tengah belajar pasal set tau. Ini soalan SPM. So, soalan set ni, biasa dia akan keluar kat paper 2, soalan nombor 1. So, soalan nombor 1, paper 2, dia ada 2. Kadang-kadang dia keluar soalan ni, ataupun dia suka bagi yang soalan graf macam ni. Lepas tu yang kita kena lorek-lorek tu. Ini tu lah. Biasa soalan nombor 1, dia akan tanya yang pasal lorek-lorek tu. Okay? So, hari ni kita belajar set dulu. Esok kita belajar lain, lusa kita belajar lain. So, korang kena maintain tau, setiap hari jam 9, kita orang akan live. Esok bab lain. Hari ni kita belajar bab set dulu. Okay, so bila kita nak settle Q dulu kan. Sebab Q ni yang dalam bracket. So, kita tengok dalam Q. So, dalam Q ialah bentuk bulatan. So, dalam bulatan ada nombor berapa? 2 dengan 3. So, kita letak 2 dengan 3. Next, kita nak settle huruf R pula. So, dalam R ialah bentuk segitiga. So, dalam bentuk segitiga tu ada nombor berapa? 3, 4, 5. Next, baru kita tengok simbol U. Kenapa U? U ialah union. Bermaksud dia gembira. Sebab dia nak ambil semua. So, bermaksud kita nak pilih semua ni. Semua ni kita nak. 2, 3, 4, 5. Okay, kita nak nombor 2, kita nak nombor 3, kita nak nombor 4, kita nak nombor 5. Semua kita nak. Tamak pula. Next, baru kita tengok dekat huruf P. So, dalam P ada apa? Sama dengan sebelah. So, dalam P ni, kita jangan ambil nombor 1 je. Kita kena ambil yang kotak ni. So, apa nombor yang ada dalam kotak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? So, kita dah pilih dah. 1, 2, 3, 4. Lepas kita dah settle dekat dalam bracket, kita nak keluar daripada bracket. So, kita dah settle label P. Sekarang kita nak pilih yang intersect. Intersect ni macam muka sedih. Kenapa dia sedih? Sebab dia kena kongsi. Kena kongsi apa? Kongsi benda yang sama. So, korang kena ingat lah. Bila sedih, kita nak cari apa yang sama. Bila dia senyum, kita nak pilih semua. Bila ada koma, kita nak pilih selain. Iaitu kita tutup dengan jari. Kalau ada bracket, kita nak solve first. Okay? So, sekarang, bila dia minta sedih, bermaksud kita nak cari apa yang sama. So, kita check lah. Apa yang sama di antara kotak hitam dengan kotak merah? Apa nombor yang sama? So, kita check. Dalam ni ada nombor 1. Sini ada nombor 1. Tak ada. Sini ada nombor 2. Sini ada nombor 2. Yes, ada. So, kita nak nombor 2. Sini ada nombor 3. Sini ada nombor 3 tak? Ada. Sama. So, kita ambil. And then, nombor 4. Sini ada nombor 4. Sini ada nombor 4 tak? Ada. Same. So, ada nombor 2, 3 dengan 4. Jadi, itulah kawasan yang kita nak lorek. Kita ambil warna biru lah nak lorek. So, kawasan nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4 yang kita nak lorek. So, kita lorek lah. 2, 3 sama 4. So, siap lah. Boleh dapat full mark dalam SPM. Okay? Best tak? Hanya dengan 4 ni sahaja, korang boleh dapat full mark untuk soalan nombor 1, paper 2,
bahagian A dalam SPM. Okay, Form 4 pun dah kena start belajar benda ni. So, korang kena start practice. Form 4 KSSM. Okay, so kepada student yang bakal SPM tahun ni, good luck kepada korang. Macam sekarang pun macam banyak sekolah dah tutup kan. So, faham je. So, jangan risau. Esok kita jumpa lagi untuk bab lain. Esok kita ada, kalau tak silap, esok bentuk piawai. Esok kita akan live lagi pada waktu yang sama, jam 9 malam untuk bentuk piawai. So, kalau korang rasa faham best kelas ni, macam walaupun benda ni free, tapi korang rasa faham and then boleh tangkap apa yang diajar, and then korang rasa macam wah, nak try lah our online class kan, korang boleh contact nombor ni 0128155042. Atau yang korang yang bakal SPM tahun ni, kalau yang yang bakal trial ke and then perlukan bantuan dalam teknik menjawab SPM ataupun trial nanti, korang boleh join our seminar pecutan SPM yang akan dijalankan pada 10/10 hingga 11/10 ni. So 10/10 tu ada subjek BM dengan sejarah. Untuk 11/10 nanti ada English dengan Maths. Korang boleh pilih lah mana, macam contoh korang lemah sejarah contoh, and then korang nak join sejarah je, boleh, no problem. So contact je nombor ni. Okay, contact je nombor ni. Kalau ada team yang tengah tengok, tolong letak nombor telefon sekali dekat sini. Kalau ada team yang tengah tengok, boleh tak letak nombor phone. Nanti korang boleh tekan je link dekat situ. Okay guys. So, untuk jawab soalan set ni, perlukan 4 ni sahaja. Senyum, sedih, koma, bracket. Dengan faham konsep ni, korang boleh jawab. Okay? So, siapa yang terlepas live, boleh tengok balik. And then, korang boleh try teknik ni untuk jawab soalan-soalan pasir, soalan trial. InsyaAllah, benda ni boleh jadi. Tapi, cara dia, hai Dayah. Tapi cara dia korang kena buat step by step. Dia tak boleh kelang kabut. Contoh kalau dalam soalan ni kan. Selalunya soalan ni korang boleh dapat full mark. Tapi bila soalan yang second ni, korang akan start gelabah sebab dia ada banyak combination. So bila ada soalan combination macam ni, jangan gelabah. First thing first, dia mesti ada bracket. So settle yang bracket dulu. Bila nampak bracket, settle bracket dulu. Kita start label. Kalau boleh start label ke bawah. Jangan kelang kabut. Sini pun nak ada label, sini nak label. No. Make it step by step. So, bila korang nampak soalan macam ni, first thing first, label dulu. Label dia punya region 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu, baru kita baca soalan. Bila nampak bracket, settle bracket dulu. So, bila settle bracket, start dengan Q. Label dalam Q ada nombor apa. So, contoh 2 dengan 3. So, kita label 2 dengan 3. Dalam R ada nombor apa. So, dalam R ada nombor 3, 4, 5. So, kita start label 3, 4, 5. Baru kita tengok simbol apa di tengah-tengah, iaitu union. Kalau union bermaksud semua. Jadi semua ni kita nak ambil 2, 3, 4 dengan 5. And then baru kita start keluar daripada bracket. Bila keluar daripada bracket, dalam P pula. So dalam P kita tak boleh pilih nombor 1 je. Ingat dalam P kita tak boleh ambil nombor 1. Mentang-mentang nombor 1 ni sebelah je dengan P, kita nak ambil nombor 1 je. Tak. Kalau P tu ialah region yang dalam kotak ni. Jadi apa sahaja yang dalam kotak ni, nombor yang ada dekat dalam kotak tu, dia ialah P. Okay, so dalam soalan ni, dalam P ada nombor 1, 2, 3, 4. Sebab tu kat sini ada 1, 2, 3, 4. So bila kita dah settle kat sini, kita dah tak gelabah dah. Kita terus je tengok yang ini. Apa simbol ni? Simbol sedih bermaksud apa yang sama. So apa yang P sama dengan yang dalam bracket ni. Kan tadi kita dah settle kat sini, jadi kita tak gelabah lah. So, kita dah boleh start comparing. Oh, yang sama dekat sini ialah nombor 2 dengan 3. Sini pun 2 dengan 3 dengan nombor 4. So, itulah yang kita lorek. 2, 3, 4. Okay? So, insyaAllah kalau korang try, korang faham. Kalau tak faham, tengok balik live ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Ataupun nak lagi info lanjut pasal TANS, korang boleh contact nombor ni. Okay, guys? Thank you for watching. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum.